Faedah yang pertama tulis. Qauluhu ta'ala ma kuntu bid'an minar rusul. Allah ajar kepada Nabi supaya kata, aku ni bukan orang yang pertama menjadi rasul, mengaku jadi rasul. Tidak. Tulis ayat ini. Salihah, elok untuk menolak dakwaan Nasara, Kristian zaman kita yang meragui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan dan juga kata-kata sesat yang tidak sesuai dengan Nabi. Li'anna at-ta'inin, karena orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tuduhan yang sangat tak cerdik. Dia kata, kalau Nabi kenapa kahwin? Dia nak suruh jadi macam Nabi Isa. Nabi Isa tak sempat kahwin. Dia panggil rohban, pokok rahib dia, padri-padri dia tak boleh kahwin. Walaupun tak boleh kahwin, banyak benda yang lain terjadi. Na'udzubillah. Au annahu qatala alladhina kafaru. Dia kata Nabi ni penumpah darah, duk bunuh orang yang tidak beriman. Ataupun Nabi ni sayang kepada Zainab. Macam-macam lah dia punya tuduhan-tuduhan puak kafir. Kita mengatakan ayat ini menolak segala kata-kata buruk puak kafir itu, sebab Nabi kata, bukan aku ni orang pertama. Kalau mau beriman dengan Musa, kamu beriman dengan Isa, kenapa kamu tak beriman dengan aku? Nahnu min mishkatin wahidah, daripada sumber ajaran yang sama. Satu. Kemudian kita pergi kepada faedah yang kedua. Boleh faedah yang kedua, ayat yang sama lagi. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apa yang Allah tak nak buat kepada aku daripada kamu. Aku hanya ikut. Aku hanya mengikut apa yang diajar oleh Allah kepadaku. Timbul soalan. Tulis soalan. Ayat ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu apa kesudahan hidup dia. Apa akhir perjalanan dakwah dia. Tapi ingat, itu peringkat awal. Wa qad ja'at ayatun ukhra, telah datang ayat yang lain, tadullu ala annahu alimun bi anna masirahu ilal jannah. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi akhir kesudahan perjalanan hidup dakwah dia syurga. Mana? Ayat surah Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Taala ampunkan semua kesalahan kamu. Wa ma ta'akhkhar, yang awal dan yang kemudian. Wa ma ta'akhkhar tansisun. Ayat ini nas menjadi dalil ala husnil aqibah wal khatimah, bahawa Nabi akhir sudah dia syurga. Akhir perdakwah dia ke syurga. Maka penjelasannya daripada dua penjelasan. Yang pertama, Allah Ta'ala allamahu zalika, asalnya Nabi tak tahu, kemudian diberi tahu. Dalam surah An-Nisa, tanda pelajar, surah An-Nisa ayat 113, Allah kata apa? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajar pada kamu apa yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu dulu, sekarang sudah tahu. Ada lagi lah ayat-ayat lain. Inilah makna kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jelaslah kepada kita. Jawapan yang pertama. Yang kedua, jawapan yang kedua, ma adri, aku tak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Banyak benda-benda yang tak tahu. Nabi SAW dalam peperangan contohnya, di peperangan Uhud, sampai berdarah, pecah, patah gigi, berdarah muka dia. Jadi ada benda-benda yang Nabi tak dapat tahu. Dia tahu Islam akan menang, tapi peristiwa yang berlaku itu, mana kalau Nabi tahu tentera Islam akan pecah, buat kawalan kuat selalulah. Wallahu a'lam, itu di antaralah. Dan di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa ma ana illa nadhirum mubin.
wa ma ana illa nadhirum mubin. Aku ni hanya nazir. Bagaimana nazir? Pemberi amaran. Pemberi amaran. Ayat ini kenapa dimula dengan pemberi amaran? Sedangkan sifat Nabi, tanda pelajar. Sedangkan sifat Nabi, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab ayat 45, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyiran wa nadhira. Allah sifat Nabi, saksi, mubasyir, memberi khabar gembira dan amaran. Tapi dalam ayat ini Tuhan guna nazir, tak ada basyir. Kenapa? Tulis pelajar. Li'annahu yukhatibul mukazzibin. Kerana Allah Ta'ala cakap dengan puak-puak yang mendustakan, cukup kita bagi tahu, tugas aku bagi amaran pada kamu. Kalau kata apa nak berlembutnya. Jadi kalau dalam ayat lain Allah SWT nyatakan bahawa sifat Nabi itu apa? Lembut, ajar orang buat baik, kan? Bagi khabar gembira dulu, baru kita bagi khabar amaran. Tapi dalam ayat ini uslub amaran, sesuai dengan dia. Faedah yang ketiga, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tengok ayat, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Ayat ini tulis pelajar, fihi kamalu ubudiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah. Ayat ini menunjukkan sempurnanya ubudiyah, pengabdian Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata aku ikut apa yang Allah Ta'ala perintah, bukan aku reka. Dan ayat ini menjadi satu kaedah, anna syara'i'a tauqifiyah. Undang-undang syarak itu tak boleh kita reka sendiri. Fala yajuzu li ahadin, tak boleh orang nak reka-reka ibadat. Maka ulama telah mengatakan anna al-asla fil ibadatil man'u. Dalam perkara ibadat kita tak boleh buat kecuali ada dalil. Dalam perkara dunia kita boleh buat kecuali ada dalil yang melarangkan. Itu beza. Dalam ibadat sempit, boleh buat ikut dalil. Dalam kehidupan dunia semua boleh buat kecuali dalil melarangkan. Nak buat kereta tayar 10 ke, ikutlah. Nak makan apa yang halal silakan, kecuali Allah Ta'ala larang. Baiklah. Yang keempat, maka yang ketiga lagi kita kata Nabi SAW kata aku ikut apa yang diperintahkan kepadaku. Karena itulah timbul hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhum fawaradun. Siapa dia reka-reka dalam ajaran yang aku tak ajar, maka tertolaklah amalan itu. Hadis ini dalam akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Faedah yang keempat, maka minal ilmil mawrus an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ilmil mawrus, maklumat yang dipusakai, diterima tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh ambil persaksian dia daripada ahli kitab. Boleh. Maknanya Nabi dulu terima wahyu, terima kitab. Nabi kita terima wahyu dan ada kitab. Jadi boleh kita tanya orang-orang Yahudi nak menguatkan sebagai saksi. Ada tak dalam kitabmu dulu, Yahudi, yang menyebut tentang Quran? Ada. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Jadi boleh. Sebab itulah Allah kata wa syahida syahidun min bani Israel. Ada saksi di kalangan Bani Israel sendiri yang menyaksikan bahawa benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab dalam kitab Taurat dia ada. Allah gambar dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi tahu Nabi sebagaimana dia kenal anak dia. Yahudi tahu Nabi sebagaimana dia kenal anak dia. Jadi mereka tak beriman bukan pasal tak beriman, sebab kerah kepala tak mau kata. Baiklah. Yang kelima. Qauluhu ta'ala wa syahida syahidun min bani Israel ala mislihi. Telah menjadi saksi di kalangan Bani Israel dengan benarnya Al-Quran ini, fihi raddun ala man qala,
Ayat ini menolak hujah mereka mengatakan tak boleh bagi saksi. Kita jadi saksi, kita kata asyhadu ala iqrari Zaid. Aku saksi bahawa apa yang dia kata itu betul. Bal yaqul asyhadu bihi. Jadi boleh kita kata ala, na'ala. Syahida syahidun Bani Israil ala mislihi. Ke atas tu. Dia nak beza tentang ala dengan bihi. Ada ulama mereka kata asyhadu bihi. Aku saksi dengan benda ni. Tapi ulama kata boleh dengan ayat Quran ini kita mengatakan asyhadu ala, aku menyaksikan ke atas benarnya apa yang dikatakan oleh orang itu. Boleh. Ini kena main undang-undang sikit ni. Ahli undang-undang dia dia senyum apabila dibahaskan tentang masalah ala wa bihi. Alhamdulillah, ana dah tegur beberapa orang sahabat, tegur dengan kasih sayang. Setengah imam ni dia baca doa Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'i. La, kita kena beza di antara ala dengan lana. Untuk kebaikan kita guna lam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Tapi kalau untuk benda tak baik baru kita guna ala. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah akhiri ke atas hidup kami ini dengan buruk, pengakhiran yang buruk. Jadi kita kena bezalah imam-imam dengan ni para pelajar yang berdoa. Ingat balik, kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maknanya untuk kebaikan kita guna lana, untuk keburukan kita guna ala. Baru jelas. Jadi imam-imam ambil lah perhatian, walaupun simple, nampak benda tu ringan ya, tapi dari sudut penggunaan ala dengan lana itu besar. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-11.